Manusia boleh nampak baru nak cerita bumi ni luas macam mana. Ni Eratosthenes boleh kira luas je bumi berdasarkan bayang-bayang. Daripada ketinggian gunung yang dikira, akhirnya dengan berdasarkan ketinggian gunung itulah Al-Biruni boleh kira jejari bumi. Dan hasil kiraannya 1% saja tersasar dengan nilai sebenar yang kita kira menggunakan alatan teknologi moden pada hari ini. Hebat tak hebat? Dua orang ini hebat. Satu menggunakan bayang-bayang, seorang lagi menggunakan pandang ufuk. Dua-dua ni, satu menggunakan nisbah sama seperti dalam subjek AdMath, bab sukatan membulat. Seorang lagi menggunakan trigonometri yang kita belajar dekat tingkatan 2. Kalaulah dua-dua ni diaplikasikan dalam pembelajaran kita, insya-Allah. Macam tadi bayang-bayang. Ada ayatnya bagi petunjuk kan? Apakah manusia tidak memperhati, tidakkah engkau melihat kekuasaan Tuhanmu ketika dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Ada ayatnya. Jadi apabila diteliti bayang-bayang, maka macam-macam benda kita boleh buat. Samalah juga yang ni. Dan akhirnya manusia cerita tentang kelajuan. Bila cerita tentang kelajuan, kalau kita tengok ayat yang mana ketika Nabi Allah Sulaiman bertanya kepada para pengikut dia, siapakah yang mampu membawa istana Puteri Balqis tu? Maka berkatalah Ifrit, dia mampu bawa sebelum kamu bangun daripada tempat dudukmu. Maka berkatalah orang yang diberi ilmu Alkitab, aku mampu membawa sebelum berkedip matamu. Maksud nak tunjuk kat situ perbezaan ilmu. Ifrit tu adalah yang paling cerdik di kalangan jin, tetapi orang yang diberi ilmu Alkitab. Alkitab kita apa? Al-Quran. Dia jauh berbanding. Walaupun yang tadi itu mampu bawa sebelum bangun dari tempat dudukmu, tapi orang yang diberi ilmu Alkitab mampu membawa sebelum berkedip matamu. Itu cerita tentang kepantasan. Bagaimana ia berlaku pada kita itu kita pun tak tahu, tetapi menunjukkan bagaimana dia pergi sebelum berkedip mata. Kedipan mata ni daripada segi, kalau kita kira mata kita boleh lihat dengan kelajuan cahaya lah. Maka daripada situ seorang tokoh ni mengira kelajuan cahaya apabila pergi dan patah balik. Sebab sama, konsep dia sama seperti tadi. Pergi dan patah balik. Pergi dan patah balik dan sebelum berkedip mata, sama juga pergi dan patah balik. Inilah alatan ni, wheel ni nak melihatkan macam lampu tu berkedip-kedip. Berkedip-kedip tu macam gelap-gelap gitulah. Macam mana dia orang boleh fikirkan? Seakan-akan seperti ayat inilah sebagai petunjuk kepada kaedah untuk mengira kelajuan cahaya itu sendiri. Dan akhirnya bagaimana seorang tokoh ilmuwan Islam kita mengira kelajuan cahaya berdasarkan ayat yang diberikan, iaitu 1 hari di sana bersama dengan 1000 tahun di tempat kita. 1000 tahun bermakna 1 tahun 12 bulan, 1000 tahun bermakna 12,000 bulan. Dia kira ukur lilit bulan mengelilingi bumi itu, kemudian dia darab dengan 12,000, kemudian dia bahagi dengan sudut sinodis dengan silindrik, akhirnya dia dapat kira kelajuan cahaya yang hampir sama, dekat sama, iaitu 29 yang ni 299, 792, 4992 meter sesaat, ataupun kita bundarkan 3 darab 10 kuasa 8 kelajuan cahaya. Bagaimana mereka melihat ayat ni? Kan ayat tu kata ayat di sini kata apa? Sejadah dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu kembali kepadanya dalam 1 hari yang keadaannya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi 1 hari di sana tu seakan-akan macam 1000 tahun. Maka dia orang guna formula tu dan kira. Namun ada yang mengatakan kalaulah pergerakan menggunakan, kalaulah Nabi Muhammad pergi sana dengan kelajuan cahaya agak perlahan, kerana apa? Jarak kita dengan bintang yang paling dekat pun 4.22 tahun cahaya. Bermakna Nabi Muhammad pergi sana bukan lagi kelajuan cahaya, lebih dari kelajuan cahaya yang kita pun tak tahu lagi hari ini. Sebab dia naik kenderaan. Seperti saya kata tadi, kalau kita yang lemah ini, yang perlahan ini, mampu mencipta kenderaan yang bergerak begitu laju berbanding dengan kita, beribu kali ganda lebih laju daripada kita. Contoh, kita sejam baru 5 kilo, tapi kita cipta kapal terbang sejam pergi sampai 5,000 kilo. Berapa kali ganda? 1,000 kali ganda. Maka ia bukanlah satu yang mustahil. Maka ia adalah mudah bagi Allah untuk bawa kekasihnya pergi ke satu tempat yang lebih, yang mana kelajuan itu tak tercapai di akal kita. Itu yang kita harus fikir, yang mana boleh pergi begitu cepat. Dan mungkin ada laluan-laluan seperti mana disebut dalam surah Al-Ma'arij, ada laluan yang mana kita pun tak tahu sampai hari ini lagi. Okey?